Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Aiman bin Syahrin dari kelas 5C, nombor kad matrik 050027. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan hasil terjemahan saya, iaitu berkenaan dengan teks akhbar ekonomi yang mana menceritakan tentang emas meningkat dan perlambatan pemulihan ekonomi. Okey, baik. Secara sinopsisnya, akhbar ini menceritakan tentang ada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis, yang mana emas di negara mereka ini meningkat dan ia adalah sebagai tempat selamat bagi orang-orang mereka lah, dan juga perlambatan pemulihan ekonomi di negara-negara mereka ini. Okey, baik. Akhbar ini dikeluarkan pada 27 Oktober pada tahun 2020 jam 15.21 waktu Abu Dhabi. Okey, baik. Pada perenggan pertama ini adalah hasil terjemahan saya. Selasa harga emas meningkat, sementara itu gelombang jangkitan baru ini, iaitu coronavirus, yang telah mengancam dan telah memperlambat pemulihan ekonomi global dari pandemik COVID-19. Oleh itu, ia membuatkan orang merasakan pembelian emas ini sebagai tempat selamat. Okey, baik. Seterusnya, dan emas di tempat pasaran naik 0.2% sehingga 1.90683 dolar per ounce pada jam 07.05 waktu minat Greenwich. Seterusnya, akan naiknya urusan niaga di Amerika Syarikat 0.2% hingga 1909.50 dolar. Seterusnya, sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis mengumumkan catatan kes COVID-19, memaksa beberapa negara ini untuk mengenakan sekatan baru yang boleh mengancam dan menggagalkan pemulihan ekonomi global. Okey, baik. Seterusnya, indeks dolar jatuh 0.1% berbanding pesaingnya di bawah data ekonomi yang kuat dari China dan Korea Selatan, menjadikan emas lebih murah bagi pemegang mata wang lain. Seterusnya, bagi logam, harganya lain. Palladium, iaitu logam putih yang keperakan, naik dari 1.3% menjadi 2.38186 dolar per ounce, sementara platinum naik dari 1% menjadi 87854 dolar. Baik, yang pada perenggan terakhir ini, perak pula naik dari 0.6% kepada 24.47 dolar per ounce. Okey, baik. Terjemahan yang saya hasil buat ini rata-rata saya menggunakan kaedah bebas dan harfiah lah. Dan juga saya menggunakan Google Translate, yang mana saya menggunakan tiga cara. Yang pertama, saya akan mengambil teks sumber ini,
saya akan menterjemahkan kepada bahasa Inggeris terlebih dahulu dan kemudian kepada bahasa Melayu, dan keduanya saya akan mengambil teks sumber ini saya menterjemahkan kepada bahasa Indonesia, baru kepada bahasa Melayu, dan yang ketiganya saya akan mengambil teks sumber ini, saya akan terjemahkan di Google Translate secara direct lah kepada bahasa Melayu, dan hasil ketiga-tiga yang diterjemahkan oleh Google Translate itu saya akan membezakan dan menilai ketiga-tiga tersebut. Jadi yang mana yang lebih baik saya akan ambil, tetapi selepas saya ambil itu saya akan lebih tapislah dia punya terjemahan itu. Okey, baik. Seterusnya masalah yang saya hadapi. Masalah yang saya hadapi adalah terdapat di perenggan kedua ini, yang mana perkataan fi suq al-furiyah, yang mana kalau saya menterjemahkan di Google Translate, ia kalau terjemah kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggeris, ia akan mendapat spot pasaran. Jadi saya mengambil kira macam tidak kena spot pasaran itu. Jadi saya menukarkan perkataan spot itu kepada tempat. Saya tak pasti kenapa jika diterjemahkan kepada bahasa Melayu dia masih mendapatkan spot lah, sedangkan spot ini boleh dikatakan di dalam bahasa Inggeris. Jadi ayat saya akan, inilah hasil terjemahan, dan emas di tempat pasaran naik. Baik, yang keduanya adalah di perenggan seterusnya, iaitu perkataan al-ajilah. Okey, baik. Al-ajilah ini masalah yang saya hadapi lebih kurang seperti yang perkataan sebelum ni lah, yang mana jika saya menggunakan Google Translate itu, jika ditranslatekan secara direct ke bahasa Melayu, dia akan mendapat niaga harapan, yang mana memang kalau nak dimasukkan di dalam ayat ini memang tidak kenalah. Seterusnya, bila saya tukar kepada teks asal ini kepada bahasa Inggeris, dia akan, maksudnya akan dapat future. Okey, daripada situ saya ambil hasil terjemahan itu. Jadi saya menukarkan kepada akan. Jadi ayatnya akan naiknya urusan niaga. Masalah yang lain saya hadapi tak ada, semuanya okey lah. Yang terakhir perkataan yang saya dapat lah, al-mustalahat al-jadidah, perkataan baru yang saya dapat daripada teks akhbar ekonomi ini, yang mana yang as'ar zahab, iaitu harga emas, suq al-furiyah, tempat pasaran, al-ajilah, yang mana di bahasa Inggeris dia future, saya terjemahkan kepada akan, al-walayat al-mutahada, Amerika Syarikat, bil mi'ah peratus, bituqit al-ghirintash, waktu minat Greenwich, dolar lil uqyah, dolar per ounce, tahadat mengancam, mu'syar indeks, al-haizi al-amalat, pemegang mata wang, al-baladium, iaitu palladium, al-balati, platinum, al-fudah, perak.
Baik, itu sahaja daripada saya, pembentangan dari hasil terjemahan saya. Sekian, terima kasih.